Gelombang pertama COVID-19 tamat 16 Februari, kata Zulkifli. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ketika kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 24 Februari, sejumlah 22 kes positif COVID-19 dan 20 kes sembuh sepenuhnya. Ketika itu, 2 kes berada dalam wad di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM, sementara kes terakhir ialah pada 15 Februari, katanya. Menurut beliau, gelombang kedua bermula 11 hari kemudian, iaitu pada 27 Februari dalam kegelapan Malaysia yang mengharungi pelbagai ketidaktentuan dan keberantakan politik. Zulkifli berkata, tumpuan membendung COVID-19 jelas tergendala tanpa Menteri Kabinet dan Agensi Pengurusan Bencana Alam atau NADMA yang ketika itu dipimpin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Sangat tidak bertanggungjawab mereka yang merancang mencetuskan episod hitam dalam sejarah demokrasi di negara ini pada saat dan ketika negara dan rakyat berdepan ujian getir ini, tegas beliau. Zulkifli berkata, jangkitan kluster besar berlaku akibat belasan ribu himpunan tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur pada 27 Februari hingga 1 Mac yang merupakan punca utama ledakan kes. Dalam suasana negara tanpa kerajaan, tanpa perintah tentang keperluan untuk amalan jarak sosial bagi mengelakkan diri daripada pihak yang mungkin sudah dijangkiti penyakit tersebut, maka bilangan kes baru meningkat dengan mendadak. Tegasnya, sebab kita gagal untuk amalkan social distancing atau SD secara sukarela sedari awal lagi, maka hari ini kita dikenakan SD secara paksa. Ia wajib dilaksanakan oleh semua pihak dalam usaha membendung penularan COVID-19 daripada terus menular serta meningkat bilangan kes, sekaligus usaha untuk mendatarkan atau melandaikan keluk epidemik, ujarnya. Beliau berkata, walaupun nampak menyusahkan, kita mesti menjayakan kawalan pergerakan MCO ini secara berkesan dan bersama. Inilah pengorbanan yang dituntut dari setiap kita. Merujuk kepada kes 2 kematian semalam, 790 kes positif, 12 di ICU, Zulkifli berkata, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau MCO amat penting dijalankan secara terancang dan berkesan dengan semua kementerian dan agensi penguatkuasaan supaya ia tidak seperti yang disaksikan 48 jam lalu. Keseluruhan matlamat MCO akan gagal kalau arahan yang tidak jelas ini sendiri yang menjadi pencetus berebut hendak balik kampung atau bercuti. Amat malang kalau MCO tidak dirancang dengan baik dan tidak juga dilaksanakan dengan berkesan seperti didakwa seorang mantan TKPK Kesihatan Awam KKM, Profesor Datuk Dr. Luqman Hakim Sulaiman semalam, kata pengarah strategi amanah itu. Untuk rekod, Dr. Tedros Adhanom, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ketika itu mengiktiraf usaha Malaysia dalam mengurus jangkitan wabak COVID-19 ini. Namun memetik kata-kata sinis pengarah komunikasi amanah Khalid Samad, Malaysia pada awalnya tercorot dalam kes COVID-19 tetapi kini menjadi juara di Asia kerana ada pihak yang melakukan langkah syaratan pada 24 Februari 2020. Tapi pada 27 hari bulan Februari, oleh kerana kita ni sedang bergelut dengan masalah politik, kerana adanya langkah syaratan dan adanya pengkhianat dan sebagainya, maka tak ada orang tumpu. Ya. Terlepas pandang. Terlepas pandang. Orang semua duk sibuk pandang tengok politik, mainan politik, langkah syaratan, langkah ini, langkah itu. Yang masalah perhimpunan yang begitu ramai, tak ada orang perasan. Polis pun tengah sibuk khawatir adanya demonstrasi lah, inilah itu. Tiba-tiba berlakulah gelombang kedua. Ya, itulah sebabnya pada asalnya kita ni antara negara-negara yang tercorot menjadi juara, ya, di Asia. Di Asia. Inilah dia sepatutnya kita ambil pengajaran lah. Beliau berkata demikian dalam program wawancara isu semasa. Bicara Khalid Abdul Samad, siri 58 bertajuk Arahan Kawalan Pergerakan, bertenang, fahami tujuannya. Kini Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengetuai pasukan khas atau Task Force COVID-19 yang bertujuan memantau dengan lebih dekat sebarang perkembangan wabak itu dari masa ke semasa. Malah usaha beliau turut mendapat perhatian dan perkenan daripada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Justru hentikalah fitnah jahat terhadap mantan Menteri Kesihatan dan Pakatan Harapan. Buat saja kerja anda sebaik mereka jika tidak mampu melakukan yang lebih baik. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita,
Klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.